eh? Sebab saya kalau group saya tanya orang, saya respon, student akan tanya. Kalau private, student akan tanya saya. Ada two ways communication. Ini saya cakap seorang-seorang ni. Kalau siapa yang tak faham tu, buka balik tajuk yang ni. Yang ni. Yang ni. Kita tengok soalan ni. Rajah 7 menunjukkan sebuah segi empat sama E, F, G, H. Antara berikut yang manakah merupakan locus bagi suatu titik yang bergerak dan keadaan jaraknya adalah sentiasa sama daripada F dengan H. Ni form 4 kalau tak tahulah sebab ni tahun lepas korang dah belajar. Locus jatuh dalam tajuk form 3. Form 3 mana locus Saya pun ada buku form 3 juga. Saya sediakan sebelah saya nak cek tajuk bab berapa. Locus ni tersumbat dalam bab 8. Kalau siapa nak revise, pergi bab 8 form 3. Tajuk ni, locus ni, saya nak cakap dengan awak bukan keluar kat kertas 1 je. Kadang-kadang kertas 2 pun dia tersumbat masuk kat situ. Sebab saya pernah tengok soalan ni keluar kat kertas 2 juga. Jom kita baca soalan dia. Antara berikut yang manakah merupakan locus bagi titik yang bergerak dengan keadaannya, jaraknya sentiasa sama daripada titik F dengan H. F. Nampak tak tu? Tak nampak. F dengan H. Dia kata locus. Locus tu maksud apa? Pergerakan titik dia. Pergerakan titik dia ni always sama di antara F dengan H. Jadi yang mana satu pilihan dia, saya nampak garis dia garis tengah. Potong 2, iaitu garis EG. Jadi garis lurus EG ialah locus yang dia maksudkan, yang mana garis ini jarak dia sentiasa sama di antara H, titik H dengan titik E. Graf mudah, form 4, rangkaian. Antara berikut yang manakah graf mudah? Kita ada A, B, C, D. Graf mudah adalah graf yang tak ada lekuk, tak ada berbilang tepi. Yang lengkung-lengkung macam ni. Dia tak ada. Gelung tak ada. Lekuk pula. Gelung dengan berbilang tepi semua tak ada. Saya pun dah lupa dia punya nama, term dia tu. Yang bulat-bulat tu, yang lengkung tu, yang tu dia tak ada. Dia basic saja. So jawapan ni A 15. Rajah 8 menunjukkan 3 bentuk A, B, C yang dilukis pada sata chartes. Bentuk B ialah imej bagi bentuk A di bawah satu gabungan transformasi MN. Tentukan transformasi M, transformasi N dan transformasi tunggal yang setara dengan gabungan transformasi MN. Apa benda ni? Soalan dia. Pening membaca Ni sebenarnya bab 5 form 5. Siapa yang tak belajar lagi, saya ajarlah kat sini. Kita tengok Bentuk B ialah image. B mana? Image. Bagi bentuk A ni objek lah. Di bawah transformasi MN. Tentukan transformasi M, N dan transformasi tunggal. Kalau dia cakap transformasi MN, maksudnya kita tengok transformasi N dulu. N dulu kat belakang dulu. Yang belakang dulu kita tengok dia. Lepas tu baru kita tengok transformasi M. Benda ni, transformasi ni ada 4 pilihan. Pertama, pembesaran. Kita ada translasi. Kita ada putaran. Kita ada pantulan. Ada 4 je, Wak. Awak kena master ke-4-4 ni untuk jawab tajuk ni. Jadi, first kali kita nak tengok kan, dari A, dia jadi B. Macam mana A boleh jadi B? Apa yang saya nampak mula-mula, A tu dia kena jadi C dululah. A jadi B, sebelum jadi B, kena jadi C dulu. Jadi, macam ni dia boleh jadi C. Something happen, dia membesar. So, yang ni jadi pembesaran. Jadi, N awak tu pembesaran lah.
Yalah, daripada objek A yang kecil tu, dia jadi C. Dia besar. Dia pindah sebelah tapi dia besar. Jadi C. Pembesaran. Kemudian dari C tu dia jadi B pula. Okay. Sebab dia kata B tu image yang last kali. So, C dia jadi B pula. Daripada besar tu tiba-tiba jadi segitiga kecil pula. Besar segitiga kecil. Itu pun jatuh pembesaran. Walaupun kita tak ada terma pengecilan kita tak ada terma pengecilan. Kita hanya ada terma pembesaran je. Sama ada dia makin besar atau semakin kecil. So dalam kes ni M kita pun pembesaran. Okey, M dah ada, N dah ada. Tapi dia ada satu lagi dia cakap. Transformasi tunggal. Benda transformasi tunggal ni. Okay. Hari tu, tahun lepas saya buat yang ni, ramai dia tanya. Transformasi tunggal tu apa benda? Maksudnya, daripada A terus pergi B. Operasi apa tu? Apa benda antara keempat-empat ni? Daripada A terus jadi B. Dia mengalami proses apa? Yang ni kalau yang ni saya nampak dia translasi. Translasi. Dia berubah tempat. Shape tak ada ubah. Dia tak ada ubah pun. Besar ke kecil tak ada. A dengan B tu bentuk dia, shape dia, semua sama. Yang ubahnya apa? Tempat. Translasi ialah berubah bentuk. Berubah tempat. Kalau nak revise, kena pergi tajuk form 5 ataupun tajuk form 2. Form 2 pun kita ada juga tajuk translasi. Kalau ingat lagi lah kotak form 5. Translasi. So, pembesaran, ada tak yang saya minta ni? Pembesaran, ada C. Pembesaran dengan translasi. Siapa yang tak boleh recall benda ni, tak mahir, buka balik form 5 punya tajuk atau rujuk balik tajuk pembesaran form 3. Pembesaran form 3. Pembesaran dia ada dekat faktor skala form 3, dia ada dekat form 2 juga. Translasi ada dekat form 2 juga. Cikgu banyaknya saya nak kena ingat. Itulah matematik ni memang. Dia tak macam sains wak. Kalau macam subjek-subjek sains, bio ke apa, dia masuk form 4, form 5 je wak. Tapi bio jangan main-main juga siapa ambil biologi. Biologi buat banyak nak ingat. Tapi kalau macam sains tu, kamu ada, sebab saya pun ajar sains tau. Saya pun ajar sains. Sains tu dia masuk form 4 dengan form 5 je. Tapi kena faham lah hipotesis, definisi secara operasi, DSO dia macam nak jawab. Form 4, form 5 je dah masuk. Kita nak kena score lah sains tu. Tak boleh dapat selain daripada A. Mesti nak kena A juga. Tapi kalau macam yang ni, macam maths ni, maths ni dangerous. Sebab maths jangan cakap, lagilah kan, super dangerous kan. Kalau macam maths ni memang nak kena tengok bersekolah rendah dah jenam kena kuat sampai form 5. Sebab apa? Masa dan waktu pecahan tu semua nak pakai dalam matematik tu. So, yang ni gabungan-gabungan bab lah. Tips dia, macam mana nak awak mahir tips, sebab kita memory kita tak apa ingat. Tips dia banyak buat latihan soalan macam ni. Saya pernah ajar student, trial dia dapat fail. Tapi dia pulun dengan kertas trial tahun tu, gila-gila punya dia pulun. Exam dia dapat A SPM. Kat UIA asasi sekarang, wak. Kan? Sains dapat A, Maths dapat A. Bukan nak kata belajar last minute. Maksudnya, kita pulun dengan kertas soalan tu, buat betul-betul buat. Dengan saya ni memanglah sekejap ni, seminggu sekali kan. Awak tu kena buat sendiri betul-betul. Saya pun tunggu-tunggu lah 2023. Soalan saya tak lengkap lah, wak. Tak boleh buka pula file tu. Saya nak kena tunggu tajuk. Set soalan 2023 yang sempurna. Ragam Rajah Van, set form 4. 16 Dia beri bahawa set semester kita integer. Integer tu apa? Nombor lah. Nombor Dia kata P tu gandaan 3. Gandaan 3 tu maksudnya sifir 3 tau. Dan nombor genap. Nombor genap tu 2. Tak keluar pula nombor saya 2, 4, 6 dan 9. Sifir 2. Nombor genap sifir 2. Antara rantau 1, 2, 3, 4 yang mana ada integer 45. Ini nombor 45 sumbat kat mana? Okey. Sasarlah 45 ni bukan nombor genap. Kan? Sasarlah 45 ni bukan nombor genap. Check. 45 ni sifir 3 ada tak? Macam mana nak tahu 45 tu bahagi 3? Ada baki tak? Kalau tak ada baki, dia memang sifir 3. Okey, saya tekan 45 bahagi 3. Yes, jawapan dia 15. 15 darab 3 dapat 45. Maksudnya 45 ni sifir 3 lah. Betul tak?
Dia gandaan 3 lah. Jadi kalau gandaan 3 ni dia sumbat kat mana? Dia sumbat dekat P. Ni nombor 2. Jadi pilihan jawapan dia B lah. Kena kenal tau nombor faktor tu apa, nombor gandaan tu apa, nombor genap, nombor ganjil, nombor gubahan. Tahu tak nombor gubahan apa? Pergi check Nombor gubahan ni darjah 5 punya tajuk tau. Nombor perdana, tajuk darjah 5 juga. Check balik recall. So kita tengok nombor 17, penangkulan logik form 4. Alright, so 17 dia kata jika Y kurang daripada sifar, maka Y ialah nombor negatif. Premis 2 tak tahu. Kesimpulannya, negatif 2 ialah nombor negatif. So, nombor 17 kita negatif 2 sifar. Okey, kita punya jawapan negatif 2 kurang daripada sifar. Kita ambil yang negatif 2 kat depan ni, sifar. Okey, ambil sifar ni. Okey, kurang daripada sifar ni. Negatif 2 kurang daripada sifar. 17 kita jawapan dia D. 18 pokok bab 1 ni. Bab 1 pun ada. Bab form 4 pun ada, form 5 pun ada ni. Sukatan serakan tu kan. Darjah 10 menunjukkan ketinggian 25 orang murid tingkatan 5 sigma yang diwakili oleh plot batang dan daun. Jadi kunci dia 14.7 tu bermaksud 147. Apakah beza ketinggian murid tertinggi dengan murid terendah? Beza tu berarti tolak. Tertinggi apa ni? 171 ni tertinggi. Terendah dia 14.7. So, tinggi dia 171 tolak dengan 147. Sedap beza. Beza tolak awak. 24. Jawapan ni 18C. Yang ni form 1 pun kita ada belajar juga ni. Form 1 ni bab 12. Tapi form 4, form 5 pun ada belajar dalam sukatan serakan tu kan. Yang ada mode, mean, median tu kan. Ada tajuk ni juga. Alah, hai. Soalan ni 19. Darjah 1 menunjukkan markah matematik bagi 30 orang murid dalam ujian diagnostik 1. Jadi dia bagi markah macam ni. Bilangan murid cari min. Min lah. Min ni leceh sikit lah kalau rasa dalam ujian hisap. Markah dia 1 je kan. Macam mana nak cari min? Awak kena pakai titik tengah. Yang ini bab form 5. Formula dia kat sini, Wak. Kau tak ingat lah. Sekejap saya cari. Ni, Wak. Ni. Nombor 2 ni. Dia sebenarnya tajuk form 5. Dalam sukatan serakan ni. Bab 7. Sukatan serakan data terkumpul. Siapa yang form 4 tak belajar lagi. Form 5 je belajar. Ni soalan nombor 2 ni. Nombor 2 formula dia. Dia punya formula adalah jumlah. Ni panjang ni. Malih kira. Satu markah tapi banyak kerja. Kena cari titik tengah dulu. Titik tengah ni kita panggil dia X. Titik tengah ni, tengah-tengah ni. 20 tolak 1 bahagi 2. Awak kena cari titik tengah dulu. Titik tengah ni awak kena cari. Dekat markah ni awak kena cari titik tengah. Lepas tu kena darab titik tengah ni dengan bilangan murid frekuensi F. Awak punya jawapan ni awak kena cari titik tengah. Maksudnya 20 tolak 1 dapat berapa? 19 kan? Lepas tu 19 tu bahagi 2. Titik tengah. Dapat 9.5. Dapat 9.5. Awak kena tambah semua ni, Wak. Aduh. Kena cari semua titik tengah sampai bawah ni. Dah dapat titik tengah tu, awak kena darab. Kena cari jumlah dulu. Jumlah titik tengah ni. Kena tambah lah. Dekat sampai bawah tu. Kena tambah sampai bawah tu. Sampai bawah hasil tambah titik tengah. Untuk kesemua sekali.
Lepas tu, awak kena bahagi dengan hasil tambah bilangan murid. So, bilangan murid kita ni ada 30 ni yang dia cakap tadi. So, jawapan yang hasil tambah titik tengah ni awak kena bahagi dengan 30. Ya ke? Dia punya formula fx. Yang ni saya kalau nak kira ni saya kena masuk next class awak. Okay, tak apalah. Yang ni nanti yang 19 ni saya masuk next. Panjang ah. Nanti saya buatkan table dia kat awak. Awak tengoklah. Sama-sama tahu boleh kira juga. Memang panjang yang ni. Baru nak kira titik tengah. Masa nak kena darab lagi dengan bilangan murid. Lepas nak kena bahagi lagi dengan bilangan murid. Untuk satu markah malas nak buat. Ya, tak apa. Yang ni nanti saya hold dulu 19 ni. Formula dia. Next class saya baru cerita. Panjang cerita untuk satu markah. Last kali kebarangkalian last. Yang 19 tu nanti next class lah. Panjang tu. Nanti nak kena sediakan dulu bahan dia nak kira satu. Sehelai bendera dipilih secara rawak daripada sebuah kotak. Ada 7 bendera negeri Selangor, 4 bendera negeri Sembilan, 2 bendera negeri Melaka. Cari kebarangkalian bendera Selangor dengan bendera Melaka. Selangor ada berapa? 7. Semua sekali ada 7 tambah 4 tambah 2. 7 per 4, 13. Ini Selangor. Lepas tu Melaka ada 2. Sama juga per 13 lah. Sama juga ada per 13. Sebab dia orang kan 7 tambah 4 tambah 2 juga Melaka. Selangor dengan kebarangkalian dia duduk cakap pasal bendera. Dia nak pilih. Ini peristiwa yang kita nampak ni. Peristiwa yang eksklusif. Tak ada kaitan lah. Kalau kamu nak ambil bendera Selangor dengan Melaka. Tak ada kaitan pun. Jadi peristiwa yang eksklusif ialah kita tambah 7 per 13 tambah 2 per 13. 9 per 13. So jawapannya B. Ya, tu dia. Cukup pukul 11. Pukul 19 ni aduh panjang lah cerita. Nantilah next class saya siapkan material dia dan saya tunjuk kat kamu macam mana nak kira. Saya rasa kalau siapa dah pandai ni senang je ni. Boleh je nak kira. Saya form 4 je lah tak pandai nak kira lagi kan sebab tak belajar lagi. Okay, kita tutup kelas kita. Boleh tengok dekat YouTube. Saya tengah buat editor, tengah edit semua video-video minggu lepas. Ambil masa sikit. Nanti video ni pun saya akan upload dekat dalam YouTube untuk ulang kaji. Ingat ulang kaji awal jangan last minute sebab semua darjah 6 sampai kita form 5 semua masuk exam. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ma anzalna 'alaika qur'ana litashqa illa tazkiratan liman yakhsha tanzilan mimman khalaqa arda was samawati 'ula ar-rahmanu 'ala 'arsy istawa wal 'asri insana lafi husn illallazina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Apa lagi? Assalamualaikum. Cikgu Aisyah Channel.